بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita terus menyambung siri pengajian kisah para nabi sebagai menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berkenaan dengan bagaimana kisah-kisah ini diberikan kepada kita sebagai petunjuk ataupun tauladan untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah ini diperintahkan oleh Nabi untuk membacakannya kepada umatnya sebagai pengajaran, dan ianya merupakan kisah yang benar-benar terjadi pada umat yang terdahulu. Jadi untuk seterusnya kita masuk kepada kisah Nabi Daud AS. Kalau dalam kitab Injil, siapa dia ada Injil, tak ada masalah dahulu Injil dalam Quran boleh, tak ada benda. Bukan kata benda tu boleh rosak akidah, tak ada masalah. Betulnya kita nak kaji benda tadi dan tahu, kena tahu juga. Jadi hamba pun kena kadang-kadang tu kena baca juga sikit sebanyak untuk tahu bagaimana perangai orang Bani Israel ini, bagaimana mereka ini mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita kata rasa macam gedak dosa. Maknanya kalau kita baca tu rasa malu. Terutamanya kisah Daud ni. Kalau siapa dia ada Injil, kalau dahulu Injil ke sekejap, cari hak bahasa Melayu, tengok kitab Samuel dalam bahasa Indonesia. Kitab Samuel menceritakan kisah Nabi Daud. Tapi kita akan ceritakan juga, saya akan ceritakan juga sebab nak mari ni hamba baca juga benda tu sebagai kita kata maklumat, dan kita nak beritahu betapa orang-orang Bani Israel ni memang cukup jahat terhadap nabi-nabi mereka. Mereka tuduh dengan berbagai-bagai tuduhan yang jahat terhadap nabi-nabi mereka. Jadi kita akan masuk kepada kisah Nabi Daud AS. Nama Daud iaitu Daud bin Isa bin Uwaibid bin Bu'as bin Salmun bin Hashun bin Aminabad bin Aram bin Hashrun bin Farish bin Yahuza bin Ishaq. Dikira dia ni diempatkan diutus di Palestin dan disebut di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Dan anak dia seorang, iaitu Sulaiman. Dalam Al-Quran seorang saja. Namun dalam kitab Taurat kitab Injil ada 2 orang. Peninggalan dia kita cerita dah, dia sebut di tempat dia diwafatkan iaitu di Baitul Maqdis. Berkenaan dengan Nabi Daud, ini adalah satu-satunya Nabi dan satu-satunya yang mula-mula sekali. Dialah Nabi dan dialah jadi khalifah. Dua-dua Allah gabungkan dalam satu masa. Dalam masa dia seorang Nabi dan Rasul, dia adalah seorang khalifah. Dan beliau tinggal di Baitul Maqdis, diutuskan Baitul Maqdis, dan beliaulah yang berhasil membunuh Jalut. Kalau kita rujuk kisah dahulu, kisah Talut dan juga Nabi Sam'un, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka ini supaya kembali ke Baitul Maqdis setelah mereka dihambat sebelum daripadanya. Dan disebutlah surah Al-Baqarah berkenaan kisah tersebut. Bagaimana mereka bergerak daripada Iraq ataupun daripada Parsi, daripada negeri yang jauh menuju ke Baitul Maqdis, dilarang pula untuk minum air. Dan bila minum tadi, lalu mereka kata qalu la taqata lana al-yawmi lahu bi Jalut. Sesungguhnya kami pada hari tidak mampu lagi untuk berhadapan dengan Jalut. Tinggallah ulama mengatakan hanya 313 orang sahaja
yang kekal bersama dengan Jalut dan Talut dalam peristiwa ini. Lalu mereka mengatakan, di saat mereka berhadapan dengan Jalut, mereka mengatakan berkenaan kisah kisah yang masyhur, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapakah pasukan yang sedikit berjaya mengalahkan pasukan yang ramai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan pasukan dia ini berhadapan dengan tentera Jalut yang jumlahnya 200,000 orang. Itu ceritanya di dalam kitab Taurat. Jumlah mereka 313 nak lawan dengan 200,000 orang. Maknanya seumpama kita kata sekawan, maknanya semut sahaja nak dibandingkan dengan maknanya sekawan gajah, gitulah kita nak lawannya. Mana terlalu sedikit, terlalu macam kata tu taik lalat di baju je, nampak jauh je setepuk, gitu je. Okey, jadi berkenaan dengan kisah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga berkenaan dengan kisah perang Hunain. Dalam peperangan Hunain, Allah menyebut idz a'jabatkum kasratukum, ketika mana kamu merasa takjub dengan ramainya kamu. Dalam peristiwa ini, para sahabat radhiyallahu anhum ada di kalangan mereka bila melihat baru pasukan Islam ni ramai, sebab gabungan tentera Islam yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru masuk Islam daripada Mekah dengan orang Islam daripada Madinah, jumlah mereka mencapai 10,000 orang. Lalu mereka mengatakan kami tidak akan dikalahkan. Jadi kerana kata-kata ini, dan Nabi tidak suka dengan kata-kata ini, kata-kata mereka yang tidak menyandarkan kemenangan itu daripada sisi Allah, Nabi tidak menyukainya. Lalu akhir apa yang berlaku di awal peperangan tadi, mereka telah pun diserang dah. Yang ramai-ramai 10,000 tadi, tinggallah beberapa ratus orang yang berkeliling Nabi SAW. Sehinggalah Allah kembalikan mereka dan Allah berikan kemenangan kepada pasukan Islam. Berlainan dengan pasukan Talut ini, mereka menyandarkan pasukan mereka yang sedikit tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan berapakah pasukan yang sedikit berjaya mengalahkan pasukan yang ramai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyandarkan dengan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Kita ini adalah penting untuk kita nak beritahu kemenangan duduk di sisi Allah. Jangan duk berasa goh. Jangan duk berasa hebat. Kitalah hebat, kitalah boleh buat ni, kitalah boleh buat tu, kerana akulah ini menang. Tidak ada. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik ustaz yang jadi tok bomo berubat orang ke, ataupun doktor yang berubat orang ke, hospital klinik ke, jangan menganggap diri kamu yang mampu menyembuhkan. Bahkan Allah yang menyembuhkan. Sebab itu penting untuk kita menggunakan istilah insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi itulah yang perlu kita tekankan dalam kehidupan kita, konsep kebergantungan kita kepada Allah dalam menetapkan bahawasanya Allah lah yang menentukan segala-galanya. Yu'ti man yasha' wa yu'khazu man yasha'. Dia boleh berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan dia boleh tarik daripada siapa yang dikehendaki. Lalu bertembunglah pasukan Islam. Mula-mula kita cerita dah dahulu, kita ambil balik flashback kisah Talut dan juga Jalut. Zaman dahulu mereka berlawan berperang. Jadi hak pahlawan lawan pahlawan dulu. Berlawan sesama-sama. Jadi orang takut nak berhadapan dengan Jalut. Itu kita cerita dah. Jalut ni kata cukup lekat 4 dahak, 4 tapang. Orang tua panggil cukup lekat 4 tapang. Dia tubuh besar, gagah. Dia tubuh besar, gagah. Pandai bersilat pula, kebal pula. Pandai bergocoh, lepas tu kebal pula. Pak cukup lekat. Maknanya tak boleh nak masuk. Atas bawah kiri kanan memang paru. Jadi nak lawan dengan pasukan Islam, yang mana pasukan ini sedikit saja, dah lagi tu tidak mampu tengok dia tu tubuh besar tu serung dah. Dengan kehebatan Jalut tengok tubuh ni, tengok dia ni, orang dah serung dah. Lalu keluarlah Daud AS. Disebut di dalam kitab Injil,
ataupun Bible, kalau siapa yang ada terjemahan dia. Bagaimana ketika mana berhadapan dengan Jalut, dia keluar. Masa tu umurnya baru belasan tahun, masih lagi muda beliau. Sejarahnya dalam kitab Bible mengatakan Nabi Daud ni dia kerja pera kambing. Jadi dia ni bila pera kambing dia berhadapan dengan serigala. Serigala. Jadi dia setiap hari dia akan main lastik dia tu. Lastik tali panjang, lepas tu batu dalam, lepas tu lepo. Kalau biasa tengok di Palestin, dia tarik, lepo. Dia pusing, dia pun lepo. Jadi Nabi Daud ni oleh kerana dia ni hari-hari duk berlatih semua, dia memang bijak dalam bak lepo lastik ni. Lalu bila berhadapan dengan ni, tengok jauh ni, dan dia masih lagi budak, dia pun pusing dengan lastik dia tu. Pusing, lepas tu serung lepo. Lepo sedang molek kena sama stang dengan dahi dia. Lalu rebuh mati situ le. Tergeletak atas tanah tadi, mati situ le. Ini kisah dalam kitab Injil. Maknanya kalau kita tengoklah, mungkin logiklah sebab budak. Tapi bagi seorang Nabi, maknanya pakai lastik nampak komang sangat. Sebab kita bukan nak menolak, tapi benda tadi tu patutnya kalau kata nampak hebat ni kisah tadi, Nabi Daud pergi berlawan sesama bertumbuk gocor bertikam. Lepas tu dibenangi oleh Nabi Daud. Itu lebih aula. Sebab apa kita boleh memilih? Sebab disebut dalam kitab Taurat, kitab Injil. Dan kitab ni memang Allah sebut dia telah pun diubah. Cumanya kita tak tahu ayat mana yang telah diubah. Kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Cumanya kita tidak menolak satu persatu dan kita tidak menerima satu persatu. Bakinya kita tak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi untuk berlaku adil dalam masalah ni, ini pun kita terima, hak ni pun kita terima. Ikutlah dari mana salah satu pun. Akhirnya Allah menyebut dalam ayat ini, wa qatala Daud Jalut, dan Daud telah pun membunuh Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Lalu Allah memberikan kepadanya kerajaan dan juga hikmah, kebijaksanaan. Mu'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepada dia apa yang dikehendaki. Ini adalah para nabi. Para nabi Allah sendiri yang beri ilmu. Dia tidak perlu pergi menuntut siapa ke Madinah, siapa ke China, siapa ke Amerika, siapa ke, tak perlu. Kita yang perlu menuntut ilmu. Para nabi tidak. Tak ada lah istilah kita nak dapat ilmu yang cara para nabi atas, lepas tu kita apa dalam gua. Ini tidak ada. Ini Islam tidak ajar. Ilmu, dapat ilmu, saya telah pun belajar di dalam gua dengan seorang lelaki tua daripada alam gaib selama 15 purnama. Maka tamatlah sudah pengajian saya untuk kembali kepada kampung halaman, menabur bakti kepada masyarakat. Ini kisah orang tua zaman dulu. Itu tidak diterima. Benda tadi, duduk ala guru ni atu, jing je beraya, duduk ala guru dalam hutang ni. Bukan. Islam tidak mengajar mendapat ilmu daripada jalan tadi. Ia mesti menuntut ilmu dengan cara yang sebagaimana para sahabat datang kepada Nabi menuntut ilmu dengan Nabi SAW, dan seluruh para tabi'in datang beramai-ramai daripada pelosok dunia menuntut ilmu dengan para sahabat. Dan begitulah seterusnya Islam itu tersebar dengan menuntut, dengan bertemu, dengan bertalaki dengan para orang-orang yang alim. Bukannya ngaji dengan jing dalam hutang, dalam gua. Jadi di sini ada pun para nabi khas untuk mereka. Allah berikan ilmu melalui dirinya sendiri. Sebab itulah bila kita sebut kembali kisah Khidir, dia adalah seorang nabi. Sebab itulah Allah beri daripada sisinya ilmu. Min ladunni ilma. Allah berikan, aku berikan kepadanya daripada sisiku ilmu. Allah telah berikan kepada Khidir tadi ilmu daripada sisinya. Maksudnya semua para nabi mendapat sama seumpama Khidir, mendapat ilmu direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebut lagi, walaula dafa'allahi an-nasi ba'dahum li ba'd la fasadatil ardu walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin.
Dan kalau Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurnia yang dilimpahkan kepada seluruh alam. Yakni seandainya kerajaan itu tidak didirikan untuk mengatur manusia, Allah tidak, mana Allah suruh cara bab semayang saja, bab puasa saja, dalam bab politik Allah tidak berikan, maka orang yang kuat akan memakan orang yang lemah. Orang yang kuat akan menindas orang yang lemah. Jadi oleh kerana Allah telah mengatur, bukan hanya masalah ibadat saja, masalah kekhalifahan, masalah politik juga merupakan keaturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita tidak boleh ikut suka kita mengatur dunia ini tanpa petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam itulah disebutkan dalam beberapa athar kata-kata para sahabat, iaitu dengan mengatakan penguasa itu adalah naungan Allah di atas muka bumi. Naungan Allah di atas muka bumi, mana Allah, mana orang tadi yang mendatangkan, menjalankan perintah Allah di atas muka bumi. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan melalui penguasa apa yang tidak diberikan melalui Al-Quran, iaitu hikmah, kebijaksanaan. Hikmah ni Allah berikan kepada penguasa dalam nak mentadbir negara, dalam nak mentadbir kerajaan. Sebab itulah penting kita tidak boleh kita nak memisahkan diri. Aku tambah politik ni kotor, tak boleh. Ini adalah kata-kata orang kafir. Yang mengotorkannya adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mahu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu taala. Itulah mereka yang telah mengotorkan syariat ataupun politik itu sendiri. Di sini Nabi Daud diberikan banyak pujian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sebagai contoh berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di saat dia diuji, dituduh dengan berbagai-bagai kata-kata yang jahat terhadap Nabi, sehingga Nabi bersedih. Sebelum daripada Nabi diangkat jadi Rasul, Nabi ini dipuja di Madinah, di Mekah, bahkan di sebahagian tanah Arab sudah terkenal dengan seorang lelaki yang sadiqul amin. Kalau kita baca sirah Nabi akan datang, kita akan sampai kepada kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di zaman mudanya, umur dia 20-an, dia sudah pemniaga. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat gelaran Al-Amin? Antaranya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mulakan perniagaan dia. Jadi ada orang tu mari beli barang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum dia bayar dia ni, lepas dia bayar semua sekali, dia pun beritahu ke Nabi, pegang dulu, aku nak pergi buat umrah. Apa tahu kau akan mari. Kawan ni dia pun pergi buat umrah. Buat umrah tawaf sa'i semua sekali. Lepas tu dia balik kampung dia. 3 hari nak boleh sampai kampung dia. Sampai kampung dia 3 hari. Sampai kampung dia, lepas tu 3 hari. Hari yang ketiga baru teringat, aku hari tu ada beli barang dengan orang Mekah. Aku ada beli barang dengan orang Mekah, Muhammad nama dia. Lepas tu mari pula ke Mekah pula 3 hari. Sebab perjalanan daripada kampung dia tu ke Mekah 3 hari. 3 hari pula berjalan. Sampailah jumpa dengan Nabi. Nabi masih lagi berada di pasar. Lalu bertemu dengan Muhammad. Mengingat dah aku? Ingat. Nabi kata, mengingat dah aku pernah beli barang denganmu, aku tinggal kamu? Ya, betul. Dah barang tu ada tak lagi? Ada, aku jaga tu tau barangmu. Mudah kita cakap terjemahan ke bahasa Melayu, ni barangmu masih lagi ada. Lalu orang ni kagum dalam keadaan masyarakat yang suka menipu, yang suka buat zalim, suka merampas. Tiba-tiba ada seorang yang sangat amanah pada saat itu. Seorang yang amanah. Manusia tidak ada panduan wahyu langsung. Masa tu Nabi tidak diangkat menjadi Rasul lagi. Umur dia 20-an. 21, 22. Sekitar tu baru. Masih lagi muda. Tetapi dengan sifat yang sangat amanah tadi, jaga selama 9 hari. Dia tidak
dia tidak merosakkan ataupun menggunakan barang kepunyaan orang yang telah beli tadi. Lalu tersebarlah, lalu bermulalah gelaran diberikan kepada Nabi SAW dengan gelaran Al-Amin. Dan Nabi ni, sebab tu Nabi bukanlah seorang yang asalnya miskin, dia memang kaya. Nabi masa tu dia start niaga dah. Sampailah umur dia 40 tahun tu dia hidup dengan niaga. Bahkan ketika mana dia kahwin dengan Khadijah, sebab kita cerita sama cerita benda ni, sebab ada sebagian orientalis mengatakan Nabi kahwin dengan Khadijah sebabnya kerana nak dapatkan harta daripada Khadijah. Sebab harta Khadijah ni kalau dikumpulkan seluruh orang kaya di Mekah tu baru tak sama banyak lagi dengan Khadijah. Maknanya Khadijah ni banyak lagi hartanya. Memang kaya sungguh. Jadi Nabi ambil kesempatan atas Khadijah tadi. Sebenarnya tidak. Bahkan Nabi SAW ketika mana dia berkahwin dengan Khadijah, dia telah memberikan mahar sebanyak 20 ekor unta. Kalau letaklah harga seekor unta tu 10,000, maknanya 20 kali 10 jadi 200,000. 200,000 piti kita. Kalau orang miskin tak mampu nak beri. Mana nak ceritanya Nabi sudah sedia kaya. Sebab Nabi orang yang niaga. Dan Nabi antara orang yang bijak. Nabi lah orang yang mula-mula gunakan sistem mudarabah. Mana orang pergi tanam modal, Nabi pergi beli barang. Nabi ambil keuntungan, bagi keuntungan sahaja. Nabi tak ada piti. Asal dia niaga, Nabi tak ada piti. Jadi Nabi, siapa dia nak tanam modal, lalu dia beri. Nabi pun beli barang di Mekah. Orang lain tak pernah buat. Orang lain boleh piti daripada Mekah atau piti dia pergi beli barang di Syam, kemudian dia buat balik di Mekah jual kepada penduduk Mekah. Berlainan dengan Nabi. Nabi lah orang mula-mula sekali di Mekah, dia beli barang dulu di Mekah, produk-produk Mekah, lepas tu dibawa ke Syam, jual ke Syam pula, lepas pada tu dibeli pula barang daripada Syam, kemudian dia balik jual pula Mekah. Maknanya Nabi adalah seorang yang bijak dalam perniagaan. Sebab tu mana Nabi memang orang yang pertama sekali, dan dia dapat untung 2 kali ganda. Barang daripada Mekah pun dia dapat untung, barang daripada Syam pun dia dapat untung. Sebab itulah orang sangat kagum dengan Nabi SAW. Selain daripada sifat amanahnya, juga kebijakannya dari sudut perniagaan. Dak sekolah tu baca dak erti. Baca dak erti, tapi Nabi erti dalam berniaga. Okey. Jadi di sini bagaimana Nabi SAW, bahkan orang Mekah sangat mempercayai Nabi SAW, sehingga kan mereka mengatakan kalaulah mati seorang yang bernama Muawiyah, tak silap, Muawiyah bin apa Allah, dia ni orang yang menjadi rujukan kepada penduduk Mekah. Maka dalam kes berkenaan dengan runtuhnya Kaabah, runtuhnya Kaabah, dia ada cerita mengatakan berlaku banjir besar sehingga menyebabkan Kaabah tadi runtuh. Ada menceritakan kerana Kaabah ni terbakar. Kaabah ni terbakar sebab dia bakar dupa tu kan. Jadi bakar dupa tu menyebabkan api dupa tadi tu, angin mari kuat, lepas tu kena ke apa ni, kain kelambu Kaabah tu, menyebabkan Kaabah jadi terbakar, terbalik runtuh. Itu cerita pada zaman tu. Jadi bila berlaku runtuh tadi, lalu bincanglah orang-orang Quraisy, macam mana? Ada di bila siapa mereka pun buat Kaabah, bina balik Kaabah. Bila siapa dekat Hajar Aswad, mereka pun pakat baloh. Bani Abdul Dar dia ambil bekah, lepas tu dia kerak jari. Ada kata dia sembelih kambing. Dia sembelih kambing, dia cuahkan, dia letakkan dalam bekah, kemudian dicelupkan tangan dia, kemudian dia akak. Hari ini adalah hari menumpahkan darah. Siapa yang menyentuh Hajar Aswad, letak, kami akan berperang. Kamilah yang berhak. Bermula daripada kabilah Abdul Dar, lepas tu kabilah lain pun habis buat belaka. Bani Adi buat, Bani Bakr buat, Bani Makhzum buat, Bani Hashim buat, habis buat belaka. Habis celup tangan belaka. Bila celup tangan belaka, masa tu nak perang. Tak apa ke ni kisah Nabi Daud, kita masuk kisah Nabi, tak apa dah. Tak apa tak. Kita nak cerita, nak ambil poin sikit je benarnya, tapi kok mana kena cerita laju, ambil panjang sikit. Tak apa.
Amba apa kisah Nabi kayak amba ulang kok cerita tu je. Tak jauh pun. Tapi tak apalah. Okey, kita ambil balik. Jadi masa nak perang tadi tu, lalu mereka pun bimbang kalau berlaku peperangan akan menyebabkan pertumpahan darah di keliling Kaabah tadi, lalu maknanya sesuatu yang tidak comel. Memang tak sepatutnya berlaku di sekitaran Kaabah. Lalu mereka pun masuk ke Darun Nadwah bermesyuarat. Lalu mereka pun carilah, ada seorang tu nama Muawiyah, hamba pun tak ingat nama dia yang sepenuhnya. Dia ni orang yang dituakan, maksudnya dia jadi macam satu rujukan kepada orang Mekah pada masa tersebut. Jadi apa-apa hal, dialah yang akan memutuskan. Jadi Muawiyah ni, dia kata, aku tak ambuh buat keputusan padamu, tapi aku mencadangkan padamu orang yang pertama sekali masuk daripada pintu Bani Syaibah sekarang ni berhadapan dengan Jabal Qubais, ataupun berhadapan dengan, kalau Jabal Qubais sekarang sudah jadi Istana Malik Fahd. Jabal Qubais dia memang. Jadi bukan siapa dia yang masuk melalui pintu pintu Abi Syaibah tadi, dia dekat dengan ni. Siapa dia dang dengan maulud Nabi, dia tahulah maulud Nabi. Lalu kok maulud Nabi tu. Dia tahu. Hamba pun dang maulud Nabi yang berdang. Tahun 2000 apa? 2000 yang pergi. Tahun 2000 ataupun 99 itulah hamba. 2001 pergi hujung tahun. Jadi kisah tadi bila jadi dia kata siapa dia masuk. Dah kebetulan lepas daripada tu masuklah Nabi SAW. Jadi bila masuk ni, mereka pun bersorak. Beramai-ramai sebut. Beramai-ramai. Innahu sadiqul amin. Innahu sadiqul amin. Innahu sadiqul amin. Dialah orang yang benar dan paling amanah. Dialah orang yang benar dan paling amanah. Mereka memuji beramai-ramai secara serentak. Mana mereka sangat-sangat sayangkan Nabi. Sangat-sangat memuji Nabi SAW, memuja Nabi SAW. Inilah cerita. Kita tahulah kisah bagaimana lepas tu bagaimana Nabi selesaikan. Sehingga kan mereka mengatakan, kalaulah Muawiyah ni mati, kami akan melantik Muhammad yang akan menggantikan tempatnya sebagai rujukan kepada penduduk Mekah, orang yang dituakan. Walaupun masa tu Muhammad baru saja umur 30 tahun, 30 ataupun 35 tahun, masih lagi teramat muda. Kalau Muawiyah tu diangkat, dia orang yang dituakan kerana memang dia tua sungguh, mempunyai pengalaman yang lama. Umur dia 100 tahun ataupun 120 tahun. Macam ketok dia 100 lebih umur. Mana ni memang seorang yang sangat tua, betul lah untuk dijadikan rujukan. Tapi Nabi ni dijadikan rujukan kerana benarnya Nabi, orang yang tidak berbohong, dan Nabi juga orang yang seorang yang sangat amanah. Lalu Nabi SAW mereka percayakan untuk nak lantik menjadi pengganti kepada Muawiyah tadi. Nak cerita mereka sangat-sangat mempercayai dan sayang benda ni. Tapi bila bermulanya Islam itu, lalu Nabi menyebarkan Islam kepada mereka. Lalu mereka pun mula mengutuk, mengeji, mencaci Nabi SAW. Kalau sebelum ni mereka sangat sayang kepada Nabi, sudah bertukar kepada sangat benci kepada Nabi. Baik daripada saudara dia, baik daripada kabilah dia, baik daripada seluruh orang Mekah pada sebut kebanyakannya, mereka mencaci maki dan mengeji Nabi SAW dengan berbagai-bagai kata-kata yang mengarut, yang selama ni tidak pernah pun ada pada diri dia. Sehingga Nabi jadi sedih dengan apa yang berlaku. Kita pun kalau kita tak buat, orang tuduh kita macam-macam, kita berasa boh. Ini Nabi nak bawa benda benar, nak selamatkan orang daripada neraka, nak selamatkan pok saudara dia, nak selamatkan waris-waris dia daripada neraka. Sedih dengan keadaan yang berlaku. Lalu Allah turunkan ayat isbir ala ma yaquluna. Sabarlah dengan apa yang telah mereka katakan kepada kamu, wahai Muhammad.
Dan Allah menyebut lagi seterusnya, ingatlah tentang Nabi Daud AS. Allah menceritakan selepas itu, hamba tak apa ingat, iaitu bagaimana Allah SWT menyebut, ingatlah apa ni, tidak disebut dalam kitab kita ni. Hamba pun ambil kitab jadi rujukan sahaja. Tidak disebut dalam kitab kita. Isbir ala ma yaqulun tu, hamba tak ingat ayat mana. Tak boleh kita baca seterusnya berkenaan dengan kisah tadi. Jadi, dan waskur abdana Daud, ingatlah hamba kami Daud, yang mana dia ini sentiasa mengingati Allah di siang dan harinya, sempit dan tenangnya, dia sentiasa bersembahyang. Mana Allah menyuruh Nabi SAW menyentuhi sikap Nabi Daud AS, yang macam mana sekalipun ujian yang menimpanya, dia sentiasa ataupun tidak sama sekali memutuskan hubungannya dengan Allah. Dia sentiasa bermunajat kepada Allah, sentiasa melakukan yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara pujian Allah kepada Nabi Daud AS. Seterusnya Nabi Daud AS juga, Allah orang yang melakukan, mana bekerja dengan hasil yang mana dia hidup walaupun jadi khalifah, jadi orang yang pemimpin kerajaan, presiden agung pada masa tersebut, sultan pada masa tersebut, dia tetap bekerja dengan hasil titik peluh dia sendiri. Dalam Islam ada beberapa orang ulama khalifah yang masyhur yang makan daripada hasil titik peluh dia sendiri. Antaranya hamba sebut yang tak terkenal, iaitu Aurangzeb Alamgir. Kalau kita raja dengar nama, rasa mungkin tak aja dengar kot, kecuali raja baca. Tahulah, Aurangzeb Alamgir, dia adalah salah seorang daripada raja-raja Mongol. Ayah dia iaitu Jahangir Khan. Ingat tak Jahangir Khan? Tak tahu? Jahangir Khan inilah yang membina Taj Mahal. Anak dia bernama Aurangzeb Alamgir bin Jahangir Khan. Jadi Aurangzeb Alamgir ni, dia tahu ayah dia ni gila. Gila kepada mak dia tu berdoa-doa. Siapa buat istana bunuh, siapa orang yang buat kubur yang sangat indah, yang kita sebut sebagai Taj Mahal tu. Lalu akhirnya dia penjarakan ayah dia sebab gila dah berat sangat. Lepas tu dia jadi khalifah ataupun dia jadi raja Mongol di India pada masa tersebut. Jahangir Khan ini pada masa muda, ayah dia ni memang ada cara kepada rakyat. Jahangir Khan, dia sibuk dengan sastra, dia sibuk dengan kesenian. Mana ukira-ukira yang comel, sastra-sastra Urdu, bahasa Hindi, nyanyi-nyanyian. Sebab tu India tak lari daripada nyanyi. Tengok filem India mesti ada nyanyi. Inilah kesan daripada kebudayaan Islam campur dengan budaya Parsi kata, lepas tu budaya Hindu kata. Jadi begitulah yang jadi kuat sangat menyanyi. Jadi Shah Jahan pun sama, atau Shah Jahan pula, mana tak ingatlah nama tadi, Jahangir Khan sama. Jadi dia gila kepada benda-benda tadi. Bila bini dia mati, lalu dia jadi bertambah gila. Lalu Aurangzeb bila dia besar, dan dia membesar di kalangan ulama. Aurangzeb Alamgir membesar di kalangan ulama. Lalu bila ayah dia jadi kau lama, kau berat gila, tak cakap seorang dah ni, lalu dipenjarakan ayah dia dan dia diangkat menjadi raja ataupun sultan pada masa tersebut. Dan sepanjang hayat dia tidak pernah pun mengambil satu sen daripada wang kerajaan. Dia bekerja dengan hanya menulis Al-Quran dengan tangan dia. Dia tulis lembaran, dia buat, lepas tu dia jual. Dia buat lembaran sejuk-sejuk, dia jual. Itulah dia hasil yang digunakan untuk sara hidup dia dan juga keluarganya. Itu disebut dalam sejarah Islam. Mana pernah berlaku dalam sejarah Islam, mana orang yang umpama perangai Nabi Daud ni.
Nabi Daud ini dia tidak pernah pun makan daripada wang kerajaan. Dia hasil daripada titik perlu dia sendiri. Allah menyebut, walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadida an i'mal sabighatin wa qaddir fi sird wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Dan sungguh kami telah berikan kepada Daud kurnia daripada kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama dengan Daud. Dan kami melunakkan besi untuknya, iaitu buatlah baju besi yang baik, yang besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku melihat apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'idin wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fal antum syakirun. Dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman, memberikan kefahaman kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan masing-masing kami berikan hikmah dan juga ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, dan semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu sebagai melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Jadi di sini ulama mengatakan waqaddar fil sir, dia ni buat berkenaan dengan bagaimana Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah mukjizat, dia seorang nabi. Mana kalau dia pergi ambil baju besi tu, dia pergi katok. Dan gagal macam ketukang besi buat ni, itu tak jadi ke mukjizat. Tapi kalau besi tu dia pegang jadi lembut, itu baru mukjizat. Tapi janganlah pula kita pergi baca doa ni berulang-ulang kali, nak suruh kita pun jadi macam ke Nabi Daud, besi pun jadi lembut dengan kita. Ataupun nak suruh kebar macam ke, supaya kalau kena tembak tak luk. Ini perangai orang kita. Perangai lagu ni lah. Belajar silat ustaz ada dak ayat-ayat kata hak numbuk berat, ada dak? Orang kata ayat wa idza batashtum jabbar itu jadi sangat sai. Kalau tembak, kalau tumbuk tu pecah muka. Namun tembak budak kecil memanglah. Tumbuk hak yang sama sedang dengan musnah, tengok nama dia. Tengok setara mana. Jadi berkenaan dengan ayat-ayat ini adalah kelebihan yang Allah ceritakan kepada kita tentang Nabi Daud AS. Bukanlah dengan maksud bila mu beramal mu jadi lagu ni, tidak. Tidak, bukan. Ini Allah ceritakan. Inilah kelebihan sebagai seorang Nabi yang Allah berikan kepadanya. Dan apa ni, dia ni boleh, bila dia pegang besi itu akan meluhut, akan jadi lembut. Itu di antara mukjizat Allah SWT berikan kepada Nabi Daud AS. Inilah yang disebut oleh Mujahid, Qatadah, Al-Hakim, Al-Hakam dan juga Ikrimah. Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan juga Al-A'mash mengatakan Allah telah melembutkan besi bagi Daud sehingga besi itu dapat dibentuk dengan tangannya sendiri tanpa menggunakan api dan juga pukulan. Inilah yang sepatutnya, sebab dia seorang Nabi. Dan Nabi Daud inilah orang yang pertama berkenaan dengan baju besi. Apakah ada baju besi yang dimaksudkan? Zaman dahulu mereka pakai baju besi, mereka tok depan lagu tu je pack. Depan lagu ni. Maknanya benda tu berat dah susah mereka nak bergerak jadi macam robot. Nabi Daud lah orang yang mula-mula sekali buat rata. Gabung rata, akhirnya jadilah baju rata tu. Baju rata tu itulah orang yang mula-mula sekali buat baju rata. Maknanya kalau perang, maknanya dia fleksibel, bergerak mengikut tubuh, sebab dia ada sendi, rata tu ada sendi. Jadi dialah orang yang mula-mula sekali yang buat baju rata. Okey, jadi berkenaan dengan Nabi Sulaiman, tasbih Nabi Daud dulu. Tasbih Nabi Daud. Wadhkur abdana Daud dzil aidi innahu awwab. Inna sakhnal jibala ma'u yusabbihna bil ashi wal isyraq wat tayra mahsyurata kullun lahu awwab.
Wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Fa faslal khitab. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya ia sangat taat. Masuk kekuatan di sini kuat beribadat. Kuat beribadat, kuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kamilah yang menundukkan gunung ganang untuk bertasbih bersamanya pada waktu petang dan juga pagi hari. Dan burung-burung dan berkumpul ketika mana Nabi Daud sedang membacakan kitab Zabur. Masing-masing semuanya taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan. Allah berikan dia ke mukjizat, antaranya bila dibacakan Zabur tadi, gunung ganang bersama-sama membaca bersama dengan macam menyanyi bersama dengan dia. Tapi baca Zabur lah, bukan menyanyi. Jadi seterusnya juga dia ni adalah orang yang diberikan kebijaksanaan kepada Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan berkenaan dengan satu kisah, iaitu bagaimana dalam Quran dulu kita ambil, ada satu ayat kita apa ni, kesilapan yang Allah sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Daud yang sujud kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah SWT. Ayat ni, hal ataka naba'ul khasmi ittasawwarul mihrab iddakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat inna hadha akhi lahu 99 na'jah wa li na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut kerana kedatangan mereka. Dan mereka berkata, janganlah takut, kami berdua sedang berselisih pandang. Sebahagian daripada kami telah buat zalim kepada kami dan lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil. Dan janganlah menyimpang daripada kebenaran, serta tunjukilah kami jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor sahaja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu membuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahawa kami mengujinya. Lalu dia memohon keampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat yang kembali yang baik. Okey. Jadi berkenaan dengan kisah ini, kita ambil kisah Israiliyat dahulu. Tak ada masalah kita ambil sikit kisah Israiliyat. Cumanya kalau ambil kisah Israiliyat ni panjang. Tak apa ke? Tak apa Kita berhenti lewat sikit hari ni, pukul 11.30. Jadi kisah dia, cuma kisah ni adalah satu tuduhan yang jahat terhadap Nabi Daud AS. Kisahnya Nabi Daud, satu hari dia naik atas bumbung rumah dia. Bila naik atas bumbung rumah dia, jadi dia ternampaklah ada orang puang mandi. Jadi rumah zaman dulu kan, jadi di luar, tempat mandi tu di luar. Jadi dia nampak orang puan tu mandi lanjang.
Disebut di dalam kitab Taurat, kitab Injil, disebut perempuan tadi nilainya. Dan Nabi Daud mengintai perempuan tadi. Ni kisah nak cerita huduhnya mulut buat dia ni. Ngitai orang mandi. Nabi Daud itai orang mandi. Sudah daripada perempuan tu mandi, lepas tu pun dia segera cari, dia turun bawah, dia suruh tanya siapa dia perempuan. Lalu disebutlah nama perempuan ni, hamba tahu nama BA depan tu. Tak ingat. Hamba tak ingat. Apa kali ingat hamba sebut nama dia. Sebab baru lagi baca dalam minggu lepas baca kitab Injil tu. Jadi minggu ni dia tak apa ingat lah. Seminggu dah baca. Baru minggu baca seminggu baru. Sepatutnya tadi kena baca pula. Jadi berasa macam yakin ingat tu, jadi pakar tak baca tu. Tak boleh, kena baca juga sebenarnya. Okey, tak apalah. Jadi dapatlah maklumat perempuan ini adalah isteri kepada Arius ataupun Aryan. Arius ataupun Aryan, nama suami dia. Dan suami dia adalah salah seorang daripada panglima tentera dia. Dan Nabi Daud pada saat itu sudah memiliki isteri 99 orang. Tapi oleh kerana dia nak kahwin, dia nak kepada puan ni, dia telah pun mengutuskan suruh puan tu mai ke istananya. Dan puan tu tadi mandi kerana suci daripada haid. Jadi bila puan tu mari, lalu dia pun berzina dengan puan tu. Ni kitab Taurat ni, kitab Injil sebut ni. Nabi dia berzina. Dituduh Nabi Daud ni berzina. Lalu Nabi sudah pada berzina, baliklah hamba balik. Lepas daripada tu tak lama, perempuan ni royak pula. Dalam sebulan, 2, 3 bulan, 4 bulan pada tu tengok test pregnant, mengandung. Jadi royaklah kepada Nabi Daud, kata dia sudah pun mengandung dan sudah didaftarkan di klinik yang berdekatan. Contohlah kalau zaman kita learning, jangan kita pakai buah tu juga. Jadi mereka pun sudah tu. Lalu Nabi Daud pun macam mana nak buat? Lalu dia pun buat satu surat, dia beri kepada panglima atas kepada Arius ataupun Aryan tadi. Arius ataupun Aryan tadi, dia atas surat kepada panglima bawah dia. Dan Nabi Daud ni berperang dengan satu kabilah yang sangat kuat. Ada satu negeri yang bersebelahan dan mereka ni terkenal sebagai kaum yang kuat. Jadi sebenarnya masa itu tidak berperang pun, tapi dia macam mana nak buat. Jadi dia mesti cetuskan satu peperangan. Jadi dia buat surat kepada parlimen ni, mu kena serang negeri ni. Dan pastikan meletakkan Arius ataupun Aryan tadi duduk di hadapan sekali. Mana barisan depan ni komando. Mesti duduk depan sekali. Dan bila mendesak sampai depan, lepas tu membunuh, tinggal dia seorang. Ni punya kepala Nabi Daud masa tu, dia letak macam mana dia ceritakan secara detail kisah ni. Dan disebut dalam kitab Injil. Kalau ada dalam kitab Injil ada. Tak payah, hamba tak menaruh, memang ada. Bukalah kitab Samuel. Kitab Samuel cerita kisah ni. Cuma yang lama tu hamba tak ingat secara secara sahih. Jadi dia pun pergilah berperang. Bila berperang dan akhirnya berlakulah sebagaimana yang dirancang, Arius pun mati. Aryan ataupun Arius tadi mati. Kemudian dibawalah berita cerita kepada bini dia pun menangis. Sehinggalah lahir anak, habislah iddahnya. Jadi Nabi Daud pun kahwin dengan perempuan tadi. Bila kahwin, tak lama selepas daripada tu, budak ni pun menangis, budak ni pun sakit. Anak Nabi Daud yang ngandung tadi tu, kerana zina tadi tu, sakit. Lalu bila anak ni sakit, Nabi Daud tak layan orang, tak cakap, berpuasa daripada cakap, berpuasa daripada makan. Dan dia hanya beribadat sahaja. Beribadat semata-mata. Mana malamnya dia sembahyang, siangnya puasa. Malamnya sembahyang, siangnya puasa. Itulah yang dilakukan dan tanpa bercakap dalam masa seminggu. Menumpukan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah pada hari yang ke-7 anak dia tu mati. Lepas tu beritahulah kepada Nabi Daud yang anak. Jadi orang ni tak berani.
Jangan royak ke Daud, sebab Nabi Daud sangat sedih. Nabi Daud sekarang ni dia tengah duk menumpukan benda ni. Jangan beritahu. Tapi dia akan tahu. Awak-awak dia ni bicara, dia Nabi Daud akan tahu juga ke mana pun. Dan masa mereka cakap ni, akhirnya Nabi Daud dengar. Kenapa berkata? Allah telah mengambil anakmu, Allah telah lebih menyayangi anakmu. Lalu Nabi Daud pergi dan bersujud kepada Allah SWT. Kemudian dia pun pergi ke dapur minta makanan. Jadi orang jadi pelik. Dia minta makanan, dia pun makan. Kadang-kadang hari itu dia berpuasa. Lalu orang pun tanya dia sebab apa Nabi Allah berhenti puasa, lepas tu berhenti dah ibadat. Lalu dia kata, aku nak ibadat benda lagi dah. 7 hari tu aku berharap semoga Allah mengasihani aku. Tapi Allah tidak mengasihani, nak apa ni, Allah matikan dia juga. Nah, apa ni? Jadi aku berhenti je lah. Mana dia buat Nabi Daud ni macam ke dia? Mana jenis gong jenis bodoh sama, buat ibadat semata-mata nak sesuatu, bukan nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Sedangkan Allah SWT banyak memuji Nabi Daud. Bahkan Nabi sendiri menyebut sebaik-baik qiyamul lail adalah qiyamnya Nabi Daud, yang mana dia tidur sebelum daripada subuh. Dan sebaik-baik puasa adalah sebaik Nabi Daud, puasanya Nabi Daud. Sehari dia berpuasa, sehari dia berbuka. Selang sehari. Nabi Daud puasa selang sehari. Mana Allah memuji Nabi Daud. Nabi memuji Nabi Daud AS. Tetapi dia ni menunjukkan Nabi Daud ini adalah seorang yang sangat uduh PA-nya. Bila sudah terlepas, dia buat benda, dia kuat ibadat. Tak ada benda dah, nak mati-mati dah. Dan tak lama lepas pada tu, bini dia tadi, kenapa kamu tak ingat? Bakhsaan, itulah tak ingat nama. Bini dia ni pun mengandung pula. Lalu lahirlah daripada tu Nabi Sulaiman. Itu kisahnya. Tapi kisah ni kemudian diceritakan, dan ada ulama menukilkan dalam kitab tafsir dia, di antara tafsir Tabari. Disebut kisah ni dalam tafsir Tabari. Jadi lalu Allah utuskanlah 2 orang malaikat. Sedangkan dalam ayat ni tidak menyebut, bahkan hadis pun tidak menyebut 2 orang ni malaikat ataupun manusia. Jadi kalau sebut 2 orang ni, cukup kita pakai orang saja. Tak perlu kita tafsirkan sebagai malaikat. Itu saja, mudah cerita. Kalau kata malaikat, Allah dah beritahu malaikat yang menyamar sebagai manusia, dan Nabi sudah tafsirkan ianya sebagai malaikat. Itu saja. Jadi daripada kisah inilah yang mana Nabi Daud nak kahwin 100 orang, 99 orang, dan ikut seorang lagi. Lalu berkait dengan kisah 100 ekor kambing, 99 ekor kambing tadi telah pun diminta oleh orang hak kaya, ada 99, nak minta pula seekor lagi biar cukup 100 hak dia. Itulah dikaitkan dengan kisah ni. Sebenarnya kisah ni tidak ada kaitan langsung. Tidak ada kaitan langsung dalam Islam. Dan dalil daripada dari Israiliyat tidak boleh apatah lagi kisah ini memburukkan seorang Nabi yang sangat saleh. Kita tak boleh nak terima. Bagaimana seorang Nabi yang berzina? Tak boleh. Bagaimana seorang Nabi ini merampas bini dan merancang untuk membunuh suami orang untuk supaya dapat ambil bini dia. Ini bukan perangai seorang Nabi. Ini perangai iblis. Ini seorang perangai yang jahat. Maksudnya tuduhan tadi adalah tuduhan yang jahat daripada orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Daud AS, yang sangat berbeza yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi kita kena ambil sejarahnya yang disebut di dalam Al-Quran. Cuma apakah dia maksud daripada kesalahan Nabi Daud sehingga Nabi Daud sujud kepada Allah? Dalam kes ini, kenapa Nabi Daud sujud? Salah ke keputusan Nabi Daud apabila dia mengatakan kamu telah berlaku zalim kerana nak ambil hak dia tu, cukupkan hakmu jadi 100. Hak yang cerita tu kepada Nabi Daud, aku memiliki seekor kambing, dia memiliki 99 ekor kambing. Lalu dia pun nak ambil hak aku, nak cukupkan dia 100. Dan dia menang dalam perdebatan.
Lalu Nabi Daud pun duduk sebelah orang ni, kata, mu hak ada 99 ekor ni tak sepatutnya buat perangai lagu ni. Mu telah berlaku zalim kepada orang ni. Lalu Nabi Daud menyerahkan hak seekor tadi kepada orang tadi. Apa kesalahan daripada Nabi Daud tadi? Kalau kita mikir secara data gitu, tak salah tak? Salah tak? Tak salah benarnya. Tapi ianya tetap salah. Salahnya sebab apa? Nabi Daud hanya dengar sebelah pihak. Itulah yang sebenarnya. Sepatutnya Nabi Daud kena dengar dua belah pihak. Tak boleh dengar sebelah pihak. Kawan ni pergi curi kambing Nabi, orang hak 99 tadi, hak 100 ekor tu, jadi 99 lah kambing dia. Lepas tu dia pun memang betul lah orang ni menang dalam debat sebab memang kambing dia asal dia 100 ekor. Itulah yang disebut oleh ulama. Cuma yang Nabi Daud hanya dengar yang kata-kata hak ni seorang, yang dia tidak mendengar kata-kata hak ni. Ini kadang-kadang berlaku juga. Mana Nabi Daud berhukum dengan secara zahir. Dia kisah hukum secara zahir disebut dalam satu hadis. Dalam satu hadis kisah dua orang perang. Hal ni kisah masyhur. Macam-macam orang dia cerita. Padahal dalam hadis menceritakan ia kisah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Sebagai contoh, dalam kisah ini kisah dua orang perang yang bekerja bersama. Tiba-tiba salah seorang anak, dua orang ni ada anak yang sama baya. Anak kecil yang masih lagi menyusu, yang sama baya umur dia. Jadi masa tu salah seorang daripada mereka ni, iaitu anak kepada perempuan hak lebih tua, telah pun dimakan oleh serigala. Ambil serigala buat lagi, makan serigala. Tinggallah ambil kepada anak hak yang perempuan muda. Lalu hak yang tua ni ambil anak puang tadi, anak hak puang tadi, lepas tu mengaku sebagai anak dia. Mengaku sebagai anak dia. Lalu dia bawa ke hadapan Nabi Daud AS untuk menyelesaikan kes ini. Lalu Nabi Daud kata, apakah dia bukti yang mengatakan anak ni adalah anakmu? Dia tanya kepada hak puan muda tadi. Zaman tu tak ada kenalan, tak ada IC lagi, tak ada DNA, tak ada surat beranak, tak ada apa satu lagi. Jadi macam mana? Dia kata, tak ada. Jadi asasnya sesuatu itu adalah milik seseorang selagi benda tu duduk di tangannya. Itu kaedah dia. Kalau tidak berpegang dengan kaedah ini, jadi senang. Siapa-siapa pun boleh royak, ini adalah kereta saya. Apa buktinya? Dah saya kata gitu. Itu kata saya lah. Semua orang boleh mendakwa ini adalah barang dia, inilah rumah dia, inilah bini dia. Sebagai contoh. Itu kaedah Islam. Mana asal zahir-zahir, hukum dia, bila barang itu adalah berada di tangan seseorang, itu adalah milik dia. Sehingga dibuktikan bahawasanya barang itu bukan milik dia. Yang sekarang ni Nabi Daud berhukum dengan hukum zahir. Jadi melihat perempuan tua tadi, anak tadi ada bersama dengan dia dan dia menyusukan anak tadi, maka Nabi Daud mengatakan anak ini adalah kerana dua-duanya musuh belaka. Cumanya hak tu kena makan di serigala. Jadi dia berkata, oleh kerana tengok aku tengah menyusukan anak dia ni, padahal dia sama-sama ada susu belaka tubuh. Jadi bila Nabi Daud kata lagu, dia melihat benda ni, lalu Nabi Daud kata, berilah kepada hak puang tua tadi. Jadi bagaimana penyelesaian ni? Lalu hak puang ni bertemu dengan Nabi Sulaiman. Sebab tu Allah sebut fafahamnaha Sulaiman. Lalu kami memberikan kefahaman kepada Sulaiman. Makna Nabi Sulaiman lalu panggil dua orang puang ni. Panggil, lepas tu gunakan trik. Dah mu kata anakmu mudah cerita gini, kita belah dua. Ambil parang. Letak, patut puang hak muda ni pun kata, ginilah, dah apalah. Ambillah. Aku tak kisahlah, biarlah anak dia. Ambillah, biarlah anak dia. Jadi jangan bunuh anak tadi. Lalu Nabi Sulaiman pun faham lalu. Seorang ibu tidak akan mengorbankan nyawa anak dia sama sekali. Lalu Nabi Sulaiman pun kata, ini membuktikan anak inilah memang anakmu. Sebab tu orang puan ni, orang tua ni pula tak kata apa. Sebab kalau mati pun sama-sama mati. Anak aku mati, anak pun mati pada muka. Sedih memang nak. Itu sahaja. Jadi kalau kata tu beri, mujur baru. Lalu ini sudah pun menyelesaikan masalah tadi. Ini Nabi Daud, Nabi Sulaiman menggunakan trik dalam kes ini.
Itu di antara. Tapi Nabi Daud tidak salah dan Nabi Sulaiman juga lebih dalam. Itu saja, lebih memahami. Bukanlah kita kata hukum daripada Nabi Daud tadi adalah salah, tidak. Jadi itulah di antara kisah berkenaan dengan Nabi Daud yang sedikitnya, dan seterusnya kita cerita berkenaan dengan kematian Nabi Daud. Sebab kisah dia ni tak banyak mana dalam Quran. Jadi kita, walaupun tak banyak, maknanya dekat buku apa dah kita? Kat lapas tengah dah. Maknanya panjang juga. Jadi berkenaan dengan kisah Nabi Daud seterusnya, kita ambil lah banyak kalau kita nak ambil hadis-hadis berkenaan dengan kisah Nabi Daud ni. Jadi seterusnya kita ambil dengan kisah kematian Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dia terkenal seorang yang sangat-sangat cemburu. Dia ni akan menutup tingkap rumah dia. Tak beri orang tengok bini-bini dia. Tak beri orang tengok bini dia. Kita tak tahu berapa orang. Cuma dalam Injil sebut 99 orang bini dia. Tu kok pandai dia. Kita tak mau jadikan sebagai hujah. Cumanya dalam Islam tidak disebut jumlah isteri Nabi Daud alaihissalam. Ini Nabi Daud alaihissalam. Jadi dia ni orang yang sangat cemburu. Lalu satu hari ada orang lelaki duduk dalam rumah dia. Jadi bini dia ni tengok orang lelaki ni, dia kata, kenapa mu boleh masuk dalam rumahku sedangkan rumahku sudah berkunci? Dan mu kena ingat Nabi Daud adalah seorang yang sangat kuat dan dia adalah seorang yang sangat cemburu. Dan kalau dia masuk dan mu ada di sini, mu pasti akan mendapat denda ataupun tindakan yang keras daripada Nabi Daud alaihissalam. Jadi dia pun orang tu buat diam. Sehinggalah Nabi Daud datang. Nabi Daud balik di rumah, tengok orang lelaki di rumah. Nabi Daud pun mula nak marah. Mu ni siapa? Tanya kepada orang tu. Lalu orang tu pun katalah, aku inilah orang yang tidak takut kepada raja-raja, dan aku akan datang kepada sesiapa pun yang diarahkan kepadaku. Lalu Nabi Daud berkata, kalau begitu kamu adalah malaikat maut. Kamu adalah malaikat maut. Lalu dia pun cerita seterusnya, dia pun memberikan kepada Nabi Daud pilihan, adakah mu nak lagi ataupun mu nak mati. Kalau aku nak lagi, adakah aku akan mati? Ya, tetap akan mati. Lalu dia pun kata, matikanlah aku. Lalu Nabi Daud pun matilah di rumah dia. Dia mati dengan sebagai seorang yang saleh, seorang yang alim. Cuma ada kisah yang lain berkenaan dengan Nabi Adam pula. Jadi Nabi Adam ni, di saat dia disiapkan, disiapkan Nabi Adam. Lalu pada saat cucu dilahirkan daripada tulang rusuk dia, maka diperlihatkan kepada Nabi Daud, Nabi Adam alaihissalam, ke seluruh cucu cicit dia sampai ke zaman kita ni. Mana Nabi Adam pernah tengok dah kita ni. Masa dia berada di syurga, dia pernah tengok dah kita. Jadi masa duduk di syurga tadi tu, dia tengok seorang yang sangat menonjol dan dia sangat tertarik dengan cucu dia ni. Kerana di antara keningnya terdapat satu cahaya. Di antara kening ni terdapat satu cahaya yang kita kata sangat indah wajah dia. Lalu Nabi Sulaiman, Nabi Adam tanya kepada malaikat, siapa dia ni? Itulah dia keturunanmu yang bernama Daud, yang akan diangkat menjadi rasul. Lalu Nabi Daud tanya lagi, berapakah umurnya? Malaikat beritahu umur dia adalah sebanyak 60 tahun. Jadi berapakah umurku? Dia tanya pula nama. Umurmu adalah selama 1000 tahun. Aku hadiahkan umurku kepadanya 40 tahun. 40 tahun. Lalu lepas daripada itu selesai, Nabi Adam berada di syurga selama mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun, mungkin 1000 tahun, kita tak tahu jarak masanya sebab Allah lebih mengetahui. Kemudian diletakkan di atas muka bumi pula. Dan benda tu berbagai peristiwa yang dilalui selama 950 tahun, 960 tahun, sebab 40 tahun sudah diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu
Malaikat pun marilah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, beritahu, wahai Adam, sudah masanya kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam pun kata, kau umur aku dah cukup lagi. Baru 960 tahun, ada 40 tahun lagi. Kau umur aku 1000 tahun. Lalu malaikat, bukankah dahulu telah hadiahkan umurmu dulu kepada Daud alaihissalam? Lalu Daud pun kata, Nabi Adam kata, tak pernah. Aku tak pernah beri kepada sesiapa pun. Mana jarak masa yang terlalu lama tadi menyebabkan Nabi Adam tak ingat sikit pun. Dan inilah yang diwarisi oleh cucu cicit dia. Memang jenis tak ingat. Memang jenis pelupa. Inilah kesan ataupun tinggalan daripada Nabi Adam yang kita boleh rasa kita adalah bangsa ataupun makhluk yang pelupa. Itulah di antara kisah yang ada berkenaan dengan Nabi Daud alaihissalam, dan kenapa umur dia tu mencapai 100 tahun adalah hadiah daripada Nabi Adam alaihissalam, dan bagaimana kita mewarisi kelupaan daripada Nabi Adam alaihissalam dan menunjukkan bahawasanya salah satu daripada sifat anak Adam iaitu lupa. Jadi wallahu a'lam, cukuplah sekadar tu. Insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan, iaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan anak kepada Nabi Daud alaihissalam. Cukup dah sekatu, wallahu a'lam. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.